Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rakan tugas DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah ditemukan lagi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hari ini hari Jumaat 30 April 2021 bersama dengan 18 Ramadan 1442 Hijrah. Dan Ijo juga nak mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa untuk hari ini. Jadi baiklah, menerusi dalam slot Adinul Khalis, dan seperti biasa kita bersama dengan guru pembimbing kita iaitu yang berbahagia Ustaz Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar untuk pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk panduan kepada rakan-rakan pendengar juga boleh ikuti video langsung di Facebook rasmi kami di Terengganu FM. Jadi pada minggu lepas Fadil Ustaz telah pun membincangkan ataupun membicarakan sambungan iaitu qada azali, perkara jahat daripada Allah, ada sudut pegangan dan adat percakapan. Tapi pada minggu ini untuk slot yang ke-14 Ustaz akan membicarakan iaitu qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandas kepada ilmu, dan dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah untuk slot kali ini slot yang ke-14, pembicaraan rukun iman yang ke-6. Segala-gala perkara yang berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar yakni perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan qudrah. Jadi slot yang terdahulu, slot yang 13, selesai membicarakan berkaitan dengan perkara jahat, qada Allah, nisbah, pegangan dan percakapan. Pegangan tetap dah segala-gala perkara baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah. Itu jelas nyata di rukun iman yang ke-6. Kemudian ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Jadi pegangan segala-gala baik dan jahat, qada dan qadar. Percakapan yang baik daripada qada dan qadar Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Jadi pegangan dengan percakapan berbeza. Kenapa berbeza? Itu aturan syarak. Kita tak payah persoal lah. Syarak menetapkan seumpama tu, kita pun seumpama tu lah. Pegangan balik pada rukun iman yang ke-6, segala-gala baik jahat, qada dan qadar. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari diri kita sendiri. Kita dilarang sama sekali menyandarkan perkara yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah. Jadi sebelum berpindah kepada qada Allah, redha Allah tidak berlaziman, hak selok yang 13 hak berkaitan dengan perkara jahat dari sudut pegangan dan percakapan, saya nak tambah sedikit lagi. Tambah sedikit lagi. Ini pernah contohnya timbul persoalan berkaitan dengan
Ni saya pernah terbaca dalam surat Khabar berkaitan dengan kemalangan pada musim raya. Iya. Jadi persoalannya takdir Allah ataupun kecuaian manusia. Hak kemalangan yang banyak berlaku pada musim perayaan. Memang banyak lah. Banyak berlaku. Maknanya persoalannya takdir Allah ataupun kecuaian manusia. Pegangan kitanya segala-galanya takdir Allah. Tetapi kalau kemalangan tu berlaku berpunca daripada kecuaian manusia, maka kita sandar kepada kecuaian manusia. Itu adab percakapan. Pegangan kemalangan yang berlaku tu tanpa kecuaian manusia dengan kecuaian manusia, segala-gala qada dan qadar Allah, takdir Allah. Di mana takdir Allah ataupun kecuaian manusia, takdir Allah dari sudut pegangan kita. Kecuaian manusia, oleh kerana kemalangan yang berlaku tu berpunca dari kecuaian manusia, maka disandarkan kepada diri manusia itu sendiri. Jangan kita sandar kepada qada dan qadar Allah. Kecuaian, bawa kereta dalam keadaan mengantuk, bawa kereta dalam keadaan terlampau laju, berlaku kemalangan. Apabila ditanya takdir Tuhan, haram kita sandar pada takdir Tuhan, sebab kemalangan itu berpunca daripada kecuaian diri sendiri. Walaupun pegangan kita tetap dah. Dengan kecuaian, tanpa kecuaian, semuanya adalah qada dan qadar Allah. Dari segi pegangan, sekalian takdir Allah. Tetapi percakapan yang baik daripada Allah, kecuaian datang daripada diri masing-masing, diri sendiri. Itu kena tu molek situ lah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Yang mana terkadang ni berlaku sebalik. Apabila buat baik, contohnya kita berkhidmat dengan masyarakat, kita berkhidmat kepada masyarakat, kepada rakyat, bukan sukarela. Kita dibayar gaji untuk berkhidmat dengan masyarakat, dengan rakyat. Okay. Bila kita khidmat dengan masyarakat, kita buat perkara baik dengan masyarakat, sayalah yang tolong awak. Kamu tolong ni, kamu berkhidmat kerana memang kamu dibayar gaji. Tapi apabila dia khidmat, dia tolong masyarakat, rakyat, kerana tugas dia seumpama tu dah, saya yang tolong. Ingat, saya yang bantu kamu. Jangan lupa kepada saya. Balah dia pun makan gaji juga. Bukan dia tolong tu dengan duit poket dia. Sebaliknya, dia menganiayai seseorang. Sepatutnya orang tu dapat bantuan. Sebab dari segi kategori dia layak. Bukan dia yang paling layak kalau ikut kategori. Tetapi oleh kerana yang tolong ni tak berkenang dengan dia, oleh kerana ada faktor-faktor tertentu, dia pun tak bagi bantuan. Walaupun dia, seseorang itu memang sangat-sangat berlayak dengan kategori. Kalau kata isi borang ke, borang isi belaka. Kalau kena cok, kena sign ke, cok sign lengkap belaka. Tapi sampai masa permohonan tu dak luluh. Disenyapkan. Sampai masa kawan ni datang lah. Mana bagian saya, kamu tak dapat. Macam mana saya tak dapat? Saya sepatutnya dapat sebab saya sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh pihak kerajaan contohnya. Syarat-syarat dia. Dan dia memang sangat-sangat layak dengan keadaan kedudukan diri dianya. Okay. Tetapi dizalimi, disekat, dihalang daripada dapat bantuan. Tapi apabila dizalimi, nak kena gedah yang tukang menzalimi. Takdir Tuhan, tak ada rezeki lah tu. Tolong orang perkara baik, walaupun dia pun berkhidmat makan gaji, aku yang tolong. Wak nanya orang, sekat bantuan pada seseorang, takdir Tuhan, kamu tak ada rezeki. Ni. Sepatutnya orang yang baik sandar kepada Allah. Alhamdulillah, kamu berkelayakan, kamu dapat bantuan, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya gitu. Tapi apabila time buat baik, khidmat betul benar, beri bantuan, saya, walah kamu pun makan gaji.
Masa menzalimi sekat orang daripada bantuan yang sepatutnya dia dapat, takdir Allah. Wak zalim tu satu dosa besar dah. Sanda pula kezaliman tu pada takdir Allah, dosa besar yang lain pula. Kemudian awak zalim kepada orang ni, dosa besar dengan anak Adam. Dosa besar dengan anak Adam ni tak akan lepas dosa dengan Haji Mabrur. Kena pergi minta maaf seorang-seorang yang kita pernah zalimi pada masa kita berkhidmat, pada masa kita dibayar gaji untuk menolong ke masyarakat dan rakyat. Ni ingat baik. Kita dibayar gaji untuk berkhidmat, untuk kerja dengan masyarakat, dengan rakyat. Kita buat zalim, itu dosa dengan Adam. Kita wajib kena minta maaf. Kalau tidak, muflihlah kita di padang mahsyar, sebab kita akan bayar dengan pahala kebajikan kita. Kepada seseorang yang kita zalimi ketika hidup di dunia, kita tidak bertaubat dan kita minta maaf kepada orang yang dizalimi, kita akan bayar pahala dengan pahala kita pada hari akhirah. Pahala kita akan dimasukkan ke dalam daftar kebajikan, catatan kebajikan orang yang dizalimi. Tapi nak ceritanya, masa tolong buat baik aku, pada masa wak zalim, takdir Tuhan, kamu tak ada rezeki. Dia sandar kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat zalim tu haram dah, dosa besar. Sandar pula pada qada Allah, haram dosa besar yang lain pula. Bahkan kalaulah dengan kuasa hati untuk menghalalkan perbuatan zalim yang haram, ijma' ulama, jatuh kufur seseorang, wal-iyazabillah. Ini contoh. Ini kita kena ambil perhatian molek ni. Contoh ni. Apabila selesai buat satu-satu bangunan ke contohnya, makna comel bangunan, maknanya berjaya menyiapkan bangunan. Mari mana tu? Kepandaian, kebijaksanaan, cermerlang kami lah yang jadi bangunan tu terbina molek. Tak ada dah takdir Allah hak molek. Tiba-tiba bangunan hak baru, hak molek tu jadi runtuh. Pilih runtuh. Bangunan baru ni runtuh. Runtuh. Masing-masing apa elok kepala. Ni bukan aku, mereka yang bertanggungjawab. Hak sana pula bukan aku, bukan pihak kami, mereka sana yang bertanggungjawab. Masing-masing tolak mu aku, akhirnya runtuh qada. Naik terbina bangunan comel, akulah yang pandai. Siapa masa runtuh qada. Guana. Jadi terbalik kitanya, apabila berlaku perkara baik, qada Allah, alhamdulillah. Bila berlaku sebaliknya runtuh ke, berpunca daripada kecuaian manusia, kena mengakulah. Jangan duduk sandar kepada takdir Allah. Sandar pada takdir Allah, berlaku satu perkara yang berpunca daripada kecuaian manusia, haram, dosa besar. Ini berlaku secara terbuka. Sepatutnya orang agama kena bagi teguran yang tegas. Jangan sesekali kamu menyandarkan perkara yang buruk yang berlaku berpunca daripada kecuaian kamu kepada qada dan qada Allah. Patutnya orang agama kena bagi peringatan yang tegas. Sebab apa? Salah seumpama tu. Naik bangunan comel, kepandaian aku. Kepandaian pihak kami lah. Cermelang, gemilang kami lah. Tapi bila sampai masa runtuh, qada. Memanglah sekiranya qada dan qada pegangan kita. Bukan bangunan runtuh. Berkelip mata pun qada dan qadar. Bergerak nadi pun qada dan qadar. Tetapi bangunan runtuh tu berpunca daripada kecuaian manusia. Kesalahan manusia. Maknanya, jangan sesekali sandar perkara yang berpunca daripada kecuaian manusia, kesalahan manusia kepada qada dan qadar, nisbah adab percakapan. Ni kena tak molek. Yang baik daripada qada dan qadar, yang tak baik datang daripada kelemahan, kesilapan, kecuaian diri kami sendiri. Tiba-tiba yang baik kami, yang buruk takdir Allah. Hak ni nak panggil apa ni?
Balik sangat-sangat ni. Balik sangat-sangat. Ini kena hati-hati, kena cermat. Jangan kita buat mudah-mudah nak sandar perkara yang buruk kepada qada dan qadar, nisbah percakapan. Jadi Ustaz, ada orang tanya kalau macam sekiranya bangunan utuh tu, kita cover kita ni hanyalah untuk kelayang kita sendirilah. Kena kata gitulah Ustaz tak? Yelah memang. Apa perkara sekalipun itu contoh. Yeah. Apa perkara sekalipun, kita buat kerja apa-apa sekalipun, tiba-tiba tak berjaya. Berpunca daripada kita buat pun cincai-cincai contohnya. Kita buat tidak sebagaimana yang disuruh oleh pihak berkenaan contohnya lah. Apa kerja sekalipun, bila jadi seumpama tu, kenapa jadi seumpama ni? Allah, salah saya minta maaf lah, saya buat semula. Gitulah, jangan kita buat kerja tak betul. Ni saya sebut sebelum ni kan, bos ke majikan ke tegur. Nak kena bos, nak kena majikan, kodak-kodak. Jangan sebelum ni kan, selok yang terdahulu. Betul. Jangan sandar perkara yang tak baik kepada qada dan qadar, nisbah percakapan. Pegangan tak lagi dah rukun iman yang keenam. Segala-gala perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebelum berpindah kepada tajuk Ijo sebut tadi tu, saya nak sentuh satu lagi. Pernah berlaku, ini ambil pengajaran molek. Pernah berlaku polemik kenaikan harga barang takdir Allah. Polemik kenaikan harga barang takdir Allah yang dikeluarkan oleh orang agama, menyandarkan kepada hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala lah yang menetapkan harga, Allah Ta'ala yang menyempit dan melimpahkan, dan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Segala-gala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlaku kenaikan harga barang, ada orang agama menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenaikan harga barang. Kemudian dibantah pula oleh orang agama yang lain. Orang agama yang lain menyatakan salah seumpama tu. Ni polemik kenaikan harga takdir Allah. Jadi polemik ni dilontarkan di dalam masyarakat secara umum. Dan memang perkara ni perkara yang diketahui umum. Jadi di kalangan orang agama pula, jadi bertelagah di kalangan orang agama. Satunya mengatakan kenaikan harga barang takdir Allah, satunya menyatakan tidak, bukan takdir Allah. Sampai peringkat kalaulah kenaikan harga barang takdir Allah, bunuh orang takdir Allah lah juga. Kalau begitu kok kenaikan harga barang takdir Allah, maksiat yang berleluasa takdir Allah lah juga. Jenayah yang meningkat takdir Allah lah juga. Penyelewengan dan salah guna kuasa takdir Allah lah juga. Kalau kenaikan harga barang takdir Allah. Walhal simple sahaja. Dari segi pegangan, betul. Segala-gala pegangan berlaku. Kenaikan harga barang ke, bunuh orang ke, maksiat berleluasa ke, jenayah yang meningkat ke, penyelewengan dan salah guna kuasa ke, segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk napi dah waktunya. Ni sampai peringkat ada yang abang apa ni, cabut nyacang. Cabut nyacang. Mana apa cabut nyacang ni? Dia cokeh rukuk mek kenang. Kenaikan harga barang tak ada kaitan pun dengan qada dan qadar Allah. Tu cabut nyacang orang panggil gitu. Walhal segala-galanya qada dan qadar Allah, termasuk kenaikan harga barang. Cuma pada masa Nabi SAW, situasinya macam mana, konteksnya macam mana, Nabi menyandarkan harga barang kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Situasi konteks pada masa kitanya macam mana? Apakah punca kenaikan harga barang pada masa kita? Sama dengan punca kenaikan barang pada masa Nabi SAW. Kena tengok situ pula. Kalau kenaikan harga barang pada masa kita berpunca daripada kecuaian, kelemahan, penyelewengan manusia, sama sekali jangan sandar kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Faham tak ni? Jadi mana simple saja. Kenaikan harga barang, takdir Allah. Pegangan. Boleh tak nak sandar kepada Allah? Nisbah percakapan. Punca kenaikan harga barang daripada mana? Punca daripada kelemahan manusia, kejahatan manusia, penyelewengan manusia menyebabkan berlaku kenaikan harga barang. Contohnya, maka diharamkan kita menyandar kenaikan harga barang berpunca daripada kejahatan manusia kepada takdir Allah. Faham tak ni? Pegangan tetap dah. Jadi, sayang pada masa tu timbul polemik seumpama ni kenaikan harga barang takdir Allah. Orang agamawan sendiri bertelagah. Lepas tu macam mana masyarakat? Yang betulnya yang mana? Yang tak betulnya yang mana? Jadi, habis begitu je. Habis senyap gitu je. Betul ke kenaikan barang takdir Allah? Salah ke kata kenaikan harga barang takdir Allah? Dari segi pegangan, betul lah. Kenaikan harga barang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menaikkan harga barang. Semua yang berlaku adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalaulah kenaikan harga barang berpunca daripada kejahatan manusia, jangan sesekali menyandarkan kenaikan harga barang berpunca dari kesalahan manusia kepada takdir Allah. Hukumnya adalah haram. Tu kena letak molek tu. Dan situasi yang macam mana? Pada masa Nabi, situasinya macam mana? Konteksnya macam mana? Tapi janganlah siapa peringkat kalau kenaikan harga barang berpunca daripada kecuaian manusia, kemudian disandar kenaikan harga barang kepada takdir Allah, haram, berdosa, nisbah, tidak beradab. Pegangan, betul lah kenaikan harga barang takdir Allah. Tapi percakapannya salah lah sebab disandar perkara yang berlaku berpunca daripada kejahatan manusia kepada takdir Allah. Salah lah, hukumnya haram. Macam mana pula orang yang menafikan terus kenaikan harga barang takdir Allah? Hak ni berat lagi ni. Hak ni bokeh, cokeh, rukun iman yang keenam, segala-gala perkara baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Termasuk kenaikan harga barang, qada dan qadar, pegangan kita tetap dah. Cuma yang kita nak kena amati nisbah percakapan. Tiba-tiba dinafikan kenaikan harga barang takdir Allah. Tu salah di pegangan. Menyandarkan kenaikan harga barang kepada takdir Allah nisbah percakapan, yang mana harga barang, kenaikan harga barang berpunca daripada kejahatan manusia, hukumnya adalah haram kerana tidak beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mati molek pegangan kita, segala-gala baik dan jahat datang dari qada dan qadar Allah. Barulah nisbah percakapan, adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Jadi percakapan harian kita seumpama T.Ijo dan sidang pendengar, percakapan harian kitanya, berlaku saja perkara yang tak baik, datang daripada diri sendiri. Berlaku perkara yang tak elok, diri sendiri. Berlaku perkara yang tak comel, diri sendiri. Tidak sandar kepada takdir Allah nisbah percakapan. Macam mana pegangan? Takut dia bercakap perkara yang tak baik, sandar diri sendiri, dia berpegang memang diri sendiri. Tu kena repeat ingatan sama lah. Hak duk cakap tu diri sendiri, berlakunya perkara yang tak elok, ingat baik, itu adab percakapan. Pegangan kamu mati molek dah di rukun iman yang keenam, segala-gala perkara baik dan jahat, baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ada masa lagi di slot yang ke-14 ni, nak pergi kepada kehendak Allah, redha Allah tidak berlaziman. Kehendak Allah, qada lah. Redha Allah tidak berlaziman. Apa maksud tidak berlaziman? Ni saya guna ni bahasa kitab. Bahasa kita macam mana guna tak tahulah. Apa maksud kehendak Allah? Kehendak ni qada lah. Kehendak Allah ni qada, dan redha Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan makna ada perkara yang telah kehendak Allah redha,
Dan ada perkara yang Allah Ta'ala kehendak tetapi Allah tidak redha. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kehendak Allah qada dan redha Allah tidak berlaziman. Tidak berlaziman dengan makna ada kehendak Allah serta Allah redha. Ada kehendak Allah, qada Allah tetapi Allah tidak redha. Ni kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah sebaliknya. Perkara yang Tuhan kehendak pasti Tuhan redha. Perkara yang Tuhan tidak redha pasti Tuhan tidak kehendak. Jadi kita ahli sunnah, kehendak Allah qada dan redha Allah tidak berlaziman dengan bahawa kehendak Allah ada serta dengan redha Allah. Kehendak Allah tetapi Allah tidak redha. Ini kita ahli sunnah. Yang Mu'tazilah sebaliknya. Apa yang Tuhan kehendak pasti Tuhan redha. Apa yang Tuhan tidak redha pasti Tuhan tidak kehendak. Hari ni sidang pendengar cuba perhati molek. Kalaulah saya ni nak pindah satu tajuk ni sampai ke sekarang ni 14 siri, kita belum masuk lagi kepada qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni. Kita sudah di siri yang ke-14, hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya pindah satu-satu tajuk pun masih lagi ada kesinambungan dia, ada kaitan dia. Jadi maknanya apabila saya sebut kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman Ahlussunnah wal Jamaah, sebaliknya Mu'tazilah berlaziman kehendak Allah pasti Allah redha. Kalau Allah tidak redha, pasti Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah. Jadi kalau tiba-tiba kita masuk kepada tajuk yang baru ni, mari jadi cengang pula. Allah kehendak, Allah redha. Kita okeylah. Kalau Allah kehendak, Allah redha. Allah kehendak tapi Allah tidak redha, ni muskil. Tapi kalau Mu'tazilah pula, Allah kehendak, Allah pasti redha. Sebaliknya kalau Allah tidak redha, memang Allah tidak akan kehendak benda yang dia tidak redha. Macam mana Allah nak kehendak benda yang dia tidak redha? Maknanya kalau cengang balik, maknanya kita tak berpegang lagi hak rukun iman yang ke-6, baik jahat kehendak Allah. Hak tu kena undur balik kepada siri-siri yang terdahulu yang ada dalam simpanan video Terengganu FM. Kena undur balik. Dan FB ada. Undur balik. Sebab ini bukan satu tajuk yang tidak ada kaitan pun dengan pembicaraan qada Allah, baik qada Allah, jahat qada Allah. Masih lagi sambungan tu. Maknanya kalau kembali tercengang, kembali tertanya-tanya, kena bundur semula. Yelah kehendak Allah, Allah redha, nampaklah. Tapi kalau kehendak Allah, Allah tak redha, Allah kehendak apa kalau Allah tak redha? Ini muskil balik ni. Tercengang balik, tertanya-tanya balik ni. Tapi kalau Mu'tazilah rasanya barulah nyakuk Allah kehendak, pasti Allah redha. Kalau Allah tidak redha, pasti Allah tidak kehendak. Baru rasa menasabah. Sebab kalau Allah tidak redha, macam mana Allah kehendak perkara yang Allah tidak redha? Ni tadilah kena undur semula. Kehendak Allah baik iman dan ta'ah, kehendak Allah, qada Allah. Jahat, kufur dan maksiyah, kehendak Allah. Jadi Allah kehendak seseorang beriman dan beramal soleh. Baik tu. Iman dan ta'ah tu perkara baik. Jadi kalau Allah kehendak seseorang beriman dan beramal soleh, baik, Allah redha lah dah. Allah redha. Sebaliknya,
kehendak Allah juga perkara jahat. Kufur dan maksiyah, kehendak Allah juga. Qada dan qadar Allah kan perkara jahat. Kita sudah ulang berpuluh-puluh kali dah. Dan kita sudah sertakan dengan dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kehendak Allah, qada Allah ni baik dan jahat. Perkara jahat pun kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Jelas dah dalil Al-Quran dan hadis Nabi dalam selok-selok yang terdahulu. Dan jelas nyata berulang kali saya sebut di tajuk rukun iman yang ke-6. Baik, jahat, qada dan qadar. Jadi sekarang ni perkara jahat, kufur dan maksiyah, kehendak Allah. Tetap dah tutup pegangan kita. Allah redha tak seseorang kufur dan melakukan perkara maksiyah? Allah tidak redha. Allah tidak redha. Innallaha la yarda bi ibadil kuf. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha dengan hambanya yang kufur. Allah tak redha. Tapi kekufuran hamba tu bukan kehendak Allah. Kehendak Allah. Tapi Allah tidak redha. Kenapa Allah qadakkan, kehendakkan kufur yang Allah Ta'ala tidak redha? Jangan persoal pekerjaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhenti setakat tu. Jadi sekarang ni, bila kita pegang kejap dah, baik iman dan ta'ah kehendak Allah, qada qadar, jahat, kufur dan maksiyah kehendak Allah, qada dan qadar, maka di situ kita fahamlah kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Apa makna tidak berlaziman? Ada perkara yang Allah Ta'ala kehendak serta Allah redha, dan ada perkara yang Allah Ta'ala kehendak tapi Allah tak redha. Jelas nyatalah. Yang baik iman dan ta'ah Allah kehendak serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiyah Allah kehendak tapi Allah tidak redha. Gitu. Tu panggil kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Hak ni sebagai buka macam tajuk baru. Tak? Sambung dengan hak rukun iman ke-6, baik, jahat, qada dan qadar. Tapi untuk selok yang ke-14 ni ambil dulu sini. InsyaAllah kita sambung pula di selok yang ke-15. Hak berkaitan dengan kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Perkara baik, kehendak Allah serta Allah redha. Perkara jahat, kufur dan maksiyah, kehendak Allah tapi Allah tidak redha seseorang hamba kufur dan Allah tidak redha seseorang hamba melakukan perkara maksiat. Itu je lah. Maknanya kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Tapi macam mana pula Mu'tazilah dia berlaziman? Mu'tazilah, kehendak Allah pasti Allah redha. Kalau Allah tidak redha, pasti Allah tidak kehendak. Sebab Mu'tazilahnya antara kehendak dengan redha ni dia kena duduk sekali. Kalau Tuhan kehendak, pasti Tuhan redha. Kalau perkara yang Tuhan tidak redha, pasti Tuhan tidak kehendak. Tapi kalau duk fikir dengan akal, rasanya macam masuk hak Mu'tazilah. Tu kata, kalau duk jaga molek, tak kejar ilmu akidah berdasar Quran hadis, pakai logik akal kok. Jadi hadis Mu'tazilah lah. Sebab apa jadi Mu'tazilah? Kehendak Allah dengan redha Allah berlaziman. Sebab kita sebut dah berulang kali sebelum daripada ni kan. Mu'tazilah berpegang Allah Ta'ala hanya mengqadakkan perkara baik sahaja. Perkara jahat Allah tidak kehendak, Allah tidak qadakkan, Allah hanya mengetahui. Ni. Hak terdahulu berulang kali dah sebut akidah Mu'tazilah yang mana berpegang seumpama ni perkara jahat bukan datang dari qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pegang Mu'tazilah yang sesat, yang khilaf ulama. Satu pan mengatakan kafir pegang Mu'tazilah yang seumpama tu, perkara jahat bukan kehendak Allah. Pandangan satu laginya akidah yang fasik, akidah yang berdosa besar, akidah yang murtad, akidah yang bid'ah, yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mu'tazilah perkara baik kehendak Allah, perkara jahat Allah Ta'ala tidak kehendak.
Sebab apa? Sebab Allah tidak redha, pasti Allah tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Ayat Quran terang-terang baik jahat kehendak Allah, dia tak pakai. Hari Nabi terang-terang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rukun iman yang keenam, hadis Jibril tu. Dan engkau beriman, kata Nabi SAW, dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah, baik kehendak Allah dan perbuatan Allah, jahat kehendak Allah dan perbuatan Allah. Mu'tazilah tak pakai. Sebab apa? Sebab dia tak dia nak terima di akal. Perkara jahat, perkara yang Tuhan pasti tidak redha. Takkan Tuhan pergi kehendak benda yang dia tak redha. Tu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kehendak dengan redha ni dia seiring. Dia seiring. Ni Mu'tazilah. Jadi maknanya kalau Tuhan kehendak pasti Tuhan redha. Kalau Tuhan tak redha pasti Tuhan tidak kehendak. Maknanya apa? Tuhan kehendak perkara baik saja serta redha. Perkara jahat yang Tuhan tidak redha pasti Tuhan tidak kehendak. Tak ada qada azali daripada Allah perkara jahat yang berlaku. Tu Mu'tazilah dah lah. Mana kita ahli sunnah jelas nyata dah. Baik jahat qada dan qadar. Mu'tazilah pun jelas nyata dah, kita ulang-ulang kali dah sebutnya. Mu'tazilah berpegang perkara baik sahaja datang dari qada dan qadar, perkara jahat tidak datang daripada qada Allah, kehendak Allah. Allah hanya mengetahui. Maknanya Allah mengetahui dengan Allah kehendak pun tidak berlazimang di Mu'tazilah ni. Allah Ta'ala tahu perkara baik yang akan berlaku, Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala tahu perkara buruk yang akan berlaku, Allah tidak kehendak. Mu'tazilah gitu. Kita ada sunnah tak? Perkara yang Allah Ta'ala mengetahui akan berlaku perkara baik, serta Allah kehendak pada azal. Perkara yang Allah Ta'ala mengetahui akan berlaku dari perkara buruk, serta Allah kehendak pada azal. Jadi mengetahui Allah dengan kehendak Allah berlazimang. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi apabila perkara buruk yang diketahui oleh Allah akan berlaku dan perkara buruk diqadakkan oleh Allah pada azal, perkara buruk tadi, Allah tidak redha. Allah kehendak tapi Allah tidak redha. Jadi tak tercenganglah kitanya kalau kita pindah kepada tajuk baru seolah-olahnya kehendak Allah dan redha Allah tidak berlazimang. Apa makna tidak berlazimang? Jadi kehendak Allah serta Allah redha, ada kehendak Allah tetapi Allah tidak redha. Mana Allah kehendak serta Allah redha? Perkara baik, iman dan ta'ah. Mana kehendak Allah tapi Allah tak redha? Perkara jahat, kufur dan maksiat, kehendak Allah tapi Allah tidak redha. Jadi mana kehendak Allah dan redha Allah tidak berlazimang, berlainan dengan Mu'tazilah yang terpesong akidah. Perkara baik sahaja kehendak Allah serta Allah redha. Perkara jahat Allah tidak kehendak, Allah tidak redha. Itu Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah kehendak dengan redha akan jadi berlazimang. Apa yang Tuhan kehendak perkara baik serta Tuhan redha. Perkara yang jahat, kufur, maksiat, Tuhan tidak redha, maka Tuhan tidak kehendak. Itu Mu'tazilah. Jadi sidang pendengar kena ambil molek ni. Kita banyak lagi tajuk kat depan ni, nak pergi pula kepada qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan kudrah. Saya pun alih satu pembicaraan secara berlalu-lalu dah ni. Secara berlalu-lalu dah. Naik satu tu seperekat. Jadi kalau masih lagi tak boleh nak turut juga, walaupun sudah secara berlalu-lalu, beransur-ansur cermaknya, maka sidang pendengar kena undur balik, mengikutilah selok-selok yang terdahulu yang masih lagi ada dalam simpanan video FB Terengganu FM. Jadi insya-Allah lah untuk selok akan datang, insya-Allah masih lagi menyambung pembicaraan kehendak Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Perkara baik kehendak Allah serta Allah redha, perkara jahat kehendak Allah serta Allah tidak redha. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemahaman yang mantap, pemahaman yang kejap, yang teguh berkaitan dengan akidah yang suci,
akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baiklah, itu antaranya perkongsian pada minggu ini membicarakan qada Allah dan redha Allah yang tidak berlaziman untuk pada minggu ini. Jadi insya-Allah kita akan nantikan pada pertemuan pada minggu hadapan di hari yang sama, kita sambung kembali. Dan sebelum kita berakhir untuk pagi ini, saya seperti biasa mempersilakan Ustaz untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan untuk rancangan seterusnya, saya kembalikan pada untuk DJ yang bertugas dalam Anggun Inspirasimo.